KB Channel. Hari ini tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir Tun Dr. Mahathir mengeluarkan satu kenyataan yang amat melucukan. Beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar ialah pakar tebuk atap. Betul? Kan? Dia kata Datuk Seri Anwar pula yang pakar tebuk atap. Padahal tuan-tuan pakar sebenar yang menebuk atap ni ialah Mahathir tu. Mahathir tu sendirilah bapa kepada segala tebuk atap. Dan akhirnya dia sendiri membuat satu tindakan bodoh dengan meletakkan jawatan. Kenapa dia letak jawatan tu tuan-tuan? Kerana bila dia diangkat menjadi Perdana Menteri, dia diangkat oleh kerajaan, oleh ahli parlimen 126 orang yang terdiri rata-ratanya merupakan penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Ada warisan juga dan rakan-rakan yang lain. Tetapi beliau mengatakan bahawa Anwar lah pakar tebuk atap kerana peristiwa 16 September. Ini saya nak kena beritahu tuan-tuan. Hari di mana Tun Dr. Mahathir melancarkan usaha untuk tidak menyerahkan kursi Perdana Menteri kepada Anwar, beliau telah menggerakkan Hamzah Zainuddin, beliau telah menggerakkan Azmin Ali untuk mengadakan perbincangan perundingan dengan pihak daripada PAS dan juga pihak daripada UMNO. Memang ini berlaku tuan-tuan. Cuma ketika kawan-kawan MP PAS dan juga UMNO sampai di Istana Negara, mereka baru tahu bahawa Mahathir menipu mereka. Sebelum tu Mahathir mengatakan nak mengadakan ataupun mewujudkan sebuah kerajaan Bumi Putra. Tetapi bila mereka sampai di Istana Negara, pegawai istana memberitahu bahawa Mahathir nak mewujudkan apa yang dipanggil sebagai unity government, dan dalam tu ada DAP pada ketika itu. Dan pada ketika itu UMNO dan PAS mengambil keputusan untuk tidak menyokong Tun Dr. Mahathir untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan mereka melalui Anwar Musa ketika itu, saya masih ingat lagi, mengeluarkan kenyataan bersama dengan Taqiyuddin mengatakan bahawa mereka tarik handbrake, tidak mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Lepas tu lah tuan-tuan baru berlakunya apa yang dipanggil sebagai kerajaan langkah Sheraton, yang telah mengangkat Muhyiddin Yassin pula sebagai Perdana Menteri. Kerana bila baginda tuanku Sultan Abdullah yang di-Pertuan Agong memanggil 222 orang ahli parlimen ini, tidak ada satu orang pun yang mendapat lebih daripada 112 kursi untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tidak ada orang yang dapat simple majority. Itu sebenarnya apa yang berlaku. Berbalik pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang betul Datuk Seri Anwar pernah berusaha untuk membentuk kerajaan melalui apa yang dipanggil sebagai peristiwa 16 September. Peristiwa 16 September. Jadi sebenarnya sebelum Mahathir katakan kat orang lain tebuk atap, sebenarnya dialah bapa tebuk atap tuan-tuan. Tapi kita tak boleh nafikan bahawa pada ketika itu memang dibolehkan. Maknanya apa langkah yang cuba dibuat oleh Tun Dr. Mahathir memang dari segi undang-undang boleh. Langkah yang berlaku untuk mendapatkan SD baik oleh pemimpin-pemimpin yang bersekutu dengan Mahathir, baik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 September, memang dibolehkan pada ketika itu, kerana kita belum ada apa yang dipanggil sebagai Akta Anti Lompat Parti. Selepas wujudnya Akta Anti Lompat Parti tuan-tuan, seseorang ahli parlimen tidak boleh meninggalkan parti dia. Tidak boleh meninggalkan parti dia dan menyertai parti lain. Ini yang Tun Dr. Mahathir kena faham. Bila dah ada Akta Anti Lompat Parti, dah tak boleh. Kalau boleh
seseorang itu memberikan sokongan kepada orang lain untuk menjadi Perdana Menteri bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh parti dia, maka sudah pastilah hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah diangkat menjadi Perdana Menteri. Sebab sebaik saja selesai pilihan raya umum yang ke-15, Tan Sri Muhyiddin berjaya menggunakan Hishamuddin Tun Hussein untuk memperdaya lebih kurang 9 orang lagi, campur diri dia 10 orang, untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma kena tahu bahawa pada ketika itu setiap ahli parlimen daripada Barisan Nasional sudah menandatangani 3 aku janji yang memberikan kuasa kepada ketua parti untuk berunding dan membuat keputusan dengan siapa kita nak bentuk kerajaan, parti mana kita nak bentuk kerajaan, memberikan kuasa dan untuk berunding dan membuat keputusan siapa yang nak kita angkat sebagai Perdana Menteri. Dan tuan-tuan, ada satu lagi, memberikan kuasa sesedara kepada ketua parti, memberikan kuasa, memberikan aku janji bahawa mereka tidak pernah memberikan aku janji kepada sesiapa sebelum menjadi calon pilihan raya, dan tidak akan memberikan aku janji ataupun SD kepada orang lain selepas pilihan raya. Memang tak boleh, memang tak boleh, tuan-tuan. Itu sebabnya kita beritahu benda ni kepada 10 orang yang telah memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kesemua 10 orang ini telah menarik balik SD yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu sebabnya, tuan-tuan, hari ini saya nak beritahu segala usaha tembok atap yang cuba dilakukan oleh Perikatan Nasional dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya tidak akan membuahkan kejayaan, kerana tidak ada lagi orang boleh bagi SD secara individu seperti mana sebelum ni, seperti mana peristiwa 16 September, seperti mana peristiwa Langkah Sheraton. Tak boleh, tuan-tuan, memang tidak boleh, tidak dibenarkan. Kalau mereka ni wakil rakyat daripada UMNO, mereka bagi SD pada orang lain, tuan-tuan, kita cuma perlu bagi satu surat kepada Speaker Dewan Rakyat memaklumkan kerusi ahli parlimen tersebut kosong, dan orang tu hilang status dia sebagai ahli parlimen. Malah akan didenda pula, sebanyak 100 juta ringgit. Bukan sikit, tuan-tuan. AB Channel.